Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk kita menambahkan lagi bekalan akhirat kita dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku sama ada dengan sengaja ataupun sebaliknya. Sama-sama kita berdoa agar kita sentiasa diberi taufik dalam usaha mencari keredaannya. Dalam beberapa hari lagi, kalau dipanjangkan umur, kita sama-sama akan mendapat suatu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Iaitulah anugerah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang syarat dengan keberkatan, yang merupakan bulan fitrah, bulan tarbiyah, bulan perubahan, dan berbagai lagi. Apabila disebut bulan keberkatan, lalu tergambar dalam fikiran kita suatu bulan di mana Allah akan memberkati setiap amalan yang kita lakukan pada bulan itu. Memberkati maknanya dari sudut bahasa ialah menambah nilai. Perkataan barakah atau berkat dalam bahasa Melayu, barakah dalam bahasa Arab bermaksud ziyadah. Dan ziyadah itu pula maknanya dalam bahasa Melayu tambahan. Jadi kalau disebut memberkati, maknanya menambah nilai. Contohnya solat. Mana-mana solat sunat yang dilakukan di bulan Ramadan akan ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya menyamai pahala solat fardu di bulan-bulan lain. Dan mana-mana solat fardu yang dilakukan di bulan Ramadan, nilainya sama dengan nilai 70 solat fardu di bulan-bulan yang lain. Kerana keberkatan yang melimpah ruah inilah, maka bulan Ramadan itu dikenali sebagai bulan berkat. Seperkara lagi yang perlu kita ingat, iaitu apabila kita sebut tambah nilai, bukan bermakna tambah pahala saja, tetapi kesan ibadat itu juga akan ikut ditambah. Contohnya setiap amal ibadat yang dilakukan dengan betul dan ikhlas akan membuat iman, ketakwaan dan akhlak seseorang akan meningkat. Jadi, kalau amal ibadat berkenaan diberkati, maka ini bermakna peningkatan iman, ketakwaan dan akhlak tersebut akan menjadi lebih cepat dan berganda. Mahalnya nilai Ramadan ini bukan hanya terletak pada penambahan nilai amalan yang dilakukan, tetapi juga pada kemudahan-kemudahan yang disediakan Allah kepada hamba-Nya untuk beramal. Di mana sekatan-sekatan atau gangguan-gangguan yang kita hadapi selama ini dihilangkan langsung. Bukankah Rasulullah SAW pernah memberitahu kita bahawa apabila masuk saja bulan Ramadan, semua syaitan dibelenggukan? Dan di samping itu, kita didorong dengan dorongan yang sangat kuat untuk beramal, iaitu dengan cara menggandakan ganjaran dan kesan setiap amalan, serta ditutupnya pintu-pintu neraka dan sebaliknya dibuka semua pintu-pintu syurga. Pendek kata, inilah peluang terbesar untuk kita hamba Allah membuat perubahan besar-besaran. Kalau masih ada orang yang tidak mahu merebut peluang keemasan yang terbentang luas di hadapannya ini, maka itulah manusia yang menolak tuah sebenarnya. Sebagai orang Islam, kita tidak dapat gambarkan bagaimana bertuahnya kita kalau ditakdirkan kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan tiba dalam beberapa hari lagi ini. Kerana inilah peluang untuk kita mengembalikan semula kesempurnaan fitrah kita. Fitrah kita yang telah banyak tercalar disebabkan kelekaan dan kealapan kita dalam mengharungi liku-liku hidup selama 1 tahun.
Ini tidak termasuk kerosakan-kerosakan yang berlaku disebabkan dosa-dosa yang berlaku. Apalagi dosa yang sengaja dilakukan. Melalui amalan-amalan yang ditambah nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan ini, insya-Allah fitrah kita mampu kembali sempurna. Ya, memang kita akan memperoleh semula fitrah kita. Fitrah yang suci bersih. Oleh itu kita tidak hairan kenapa kita diminta membayar zakatnya, iaitu zakat fitrah. Kerana kita telah memperoleh semula fitrah kita. Ibadat puasa, seperti yang dimaklumi, merupakan ibadat yang cukup istimewa, di mana digambarkan dalam sebuah hadis kursi bahawa semua amalan manusia adalah miliknya sendiri, kecuali puasa. Ianya adalah milik Allah, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang melakukan kerjanya. Lafaz hadis tersebut berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah hakikat ibadat puasa, maka bagaimana pula kalau puasa itu adalah puasa Ramadan yang merupakan satu daripada rukun Islam, atau merupakan rukun Islam di bidang akhlak. Melalui ibadat puasa inilah akhlak-akhlak murni akan terbentuk padu dalam diri Muslim. Sehingga bila tamatnya 30 hari berpuasa di bulan istimewa ini, orang yang berjaya melakukannya dengan baik, insya-Allah akan lahir sebagai seorang insan yang kamil. Bukan saja itu, bahkan dapat mencapai tahap taqwa seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diperdukan kepada kamu berpuasa, seperti mana diperdukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Tahap takwa adalah tahap yang cukup tinggi dalam soal pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengabdian diri kita kepada Allah Taala, seperti yang dimaklumi semua, ada 5 tahap. Tahap yang pertama, Islam. Tahap kedua, iman. Tahap ketiga, ihsan. Dan tahap keempat, takwa. Manakala tahap yang tertinggi, tahap yang kelima adalah syukur. Apa yang dijanjikan kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan cara yang betul dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, akan dianugerahkan tahap yang sangat tinggi ini, yaitu tahap takwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.